Okey, sekarang Nora berada di Eagle Ranch Resort Port Dickson. Kalau anda semua nak tahu, tempat ni seluas 32 ekar. Luas, besar sangat dan cantik sangat tempat ni. Macam-macam ada. Anda boleh berada bersama dengan keluarga, boleh buat team building, ada kuda, ada arnab, macam-macam lagi lah. And pelbagai jenis bilik pun anda boleh pilih. Nora sebenarnya nak tengok lagi tempat-tempat ni, kena kerja pula. Okeylah, salam fashionista buat anda semua yang sedang menonton. Rancangan Juwita, jalan untuk wanita ingin tampil anggun. Anda bersama dengan saya, hos anda Nora Danish, akan menemani anda hingga tamat rancangan ini. Okey? Tengok hari ni Nora pakai skirt. Nora pakai skirt sebab Nora nak cerita info dengan anda semua di mana skirt ini adalah pakaian kedua tertua di dunia. Okey? Pada tahun 1600, skirt bukan sahaja dipakai oleh golongan wanita tetapi juga golongan lelaki. Okey, kita jangan buang masa lagi. Jom kita lihat apakah info-info menarik tentang wanita dan juga fashion dalam episod kali ini. Okey, untuk segmen Madam, kita akan bersama dengan Dr. Noriani dan juga Puan Nora Shikin. Dua adik-beradik yang bergabung tenaga, idea dan juga kreativiti dalam memilih membuka jenama pakaian mereka tersendiri. Seterusnya, segmen Mi Amor kali ini menampilkan rekaan Hot Couture bersama personaliti pilihan yang aktif dalam dunia perniagaan dan lakonan, iaitu Mimi Ernita. Jom sekarang kita bersama dengan dua adik-beradik yang terlalu sukakan skirt sampai mereka membuka butik bernama Skirt by Sisters dalam segmen Madam. Walaupun bidang profesional kami adalah berbeza, tapi disebabkan minat yang sama daripada kecil. Daripada kecil sebenarnya mak dan ayah dah train untuk berniaga ni daripada kecil. So selalu ikut mak dan ayah pergi berniaga di pasar, dan kita pun dah start berniaga kat sekolah juga, jual benda kecil-kecil. And then bila masing-masing dah ada kejayaan masing-masing, kita rasa macam why not kita buka satu bisnes, kita kongsi adik-beradik yang kita boleh menjana pendapatan. Okey, untuk menjana pendapatan, untuk membantu keluarga dan juga membantu usahawan di luar sana untuk minat yang sama. Jadi minat tu kami memilih skirt by Sisters. Sebab apa? Sebab kami memang pemakai skirt. Jadi bila minat tu dah ada, kami kena mencari modal pula untuk membuka sebuah perniagaan. Okey, first tu waktu tu memang dah start naik jugalah trend skirt. Waktu tu trend skirt kembang, skirt yang flare lah. Saya ada juga beli beberapa brand lah. Tapi waktu tu saya rasa macam dalam saya punya minda ni dia ada satu macam design yang saya rasa macam saya nak macam ni, tapi saya tak dapat dekat tempat lain. Saya macam imagine puteri-puteri macam tu, bila jalan tu dia macam flowy, dia flare. Lepas tu potongan dia pun saya imagine dia bulat. Lepas tu yang bila saya pergi daripada gambar, bila kita tengok yang brand-brand ni kan dia memang nampak flare, tapi bila beli tu dia punya design dia tu, cara jahitan dia tu dia tak sama macam yang saya imagine. Jadinya waktu tu cari ni lah, beli kain, lepas tu hantar. Rasanya waktu tu dekat 5 orang tukang jahit jugalah. Alhamdulillah akhirnya dapat jugalah yang kain yang flare tu. Itulah yang pertama, skirt kita orang yang pertama. Dan alhamdulillah sampai sekarang daripada 2014 tu memang itulah kita punya orang kata signature yang kira yang paling laku keras lah. Satu produk kan, dia produk tu dia macam dia fashion ni dia nampak dekat mata kita cantik, dekat mata orang belum tentu lagi, terutama bahagian macam contoh kain printed, kain yang bercorak kan. Benda tu kadang-kadang kita rasa kita dah tengok wow ni dah cantik dah, tapi bila keluarkan, oh alamak, tak laku pula. Yang warna yang kita beli sikit, yang corak yang kita beli sikit pula yang habis. Tu yang satulah daripada cabaran dia. Pertama daripada segi kita punya
produk lah. Dan satu daripada segi tukang jahit. Macam kita bermula dulu, kita memang tukang jahit luar. Tukang jahit luar ni tahulah, sebab kita pun orang kata bukanlah jerung-jerung yang buat sekali tu berpuluh ribu helai kan. Kita sekadar orang kata cukuplah untuk melepasi target kita bulan tu. Jualan kita bulanan. Sebab kita orang biasa rolling. Kita tak ada macam ada sekeruput duit untuk buat terus banyak terus. Di cabaran ni bila kita pakai yang kat luar tu, yang biasanya tukang jahit ni dia dah ada jerung-jerung yang dia jahit tu, so dia akan fokus kepada yang lagi lah yang kita punya tu. Biasanya dia akan ambil masa untuk siap. Daripada segi kilang tu dia sangat mencabar. Selama saya bekerja kat sini, saya dapati mereka memang tegas, agak tegas jugalah dengan staf, tapi dalam ketegasan tu ada kelembutan diorang lah. So yang saya perasan kat sini, walaupun tiada jurang yang besar antara staf dengan bos tu, bos kami berdua dia amat mengekalkan sifat profesionalism tu sendiri antara dengan staf. Okey, sebelum ni kita banyak menggunakan material satin, yang mana daripada awalnya memang kita mengetengahkan satin punya material lah, terutama untuk kita punya flash skirt. Tapi kita dapat idea, saya suka dengan koleksi yang ini disebabkan oleh kita telah menggunakan material yang ironless. Maksudnya dia kurang berkedut. Sekarang ni orang nak lebih cepat dan senang kan untuk penggunaan harian. Jadi disebabkan itu kita namakan skirt ni daily skirt, yang mana ia tidak terlalu kembang tapi masih lagi ada unsur-unsur flare. Dan juga kita ada poket di kiri dan kanan sesuai untuk penggunaan setiap hari macam kita pergi ke office. Saya suka letak barang dalam kita punya poket kan. Untuk contoh macam kita letak duit ataupun kita letak handphone. So skirt ni amat memudahkanlah. Okey, dalam semua pekerjaan kita kena ada etika pekerjaan. Jadi walaupun nampak macam bidang fashion, okey, mungkin nampak etik dia mungkin agak longgar sikit kan berbanding saya etika sebagai seorang doktor dekat hospital. Tapi kami sangat mementingkan etika disiplin. Ya, disiplin di mana pekerja ada masa datang dan masa balik yang tetap. Tapi dalam masa yang sama kami bagi kelonggaran jika ada apa-apa kecemasan dan kita boleh consider lah kat situ. Dan kita juga ada menekankan dari segi rasa kasih sayang. Etika kasih sayang tu kena ada di antara kami, founder dan juga pekerja. Itulah dia tadi perkongsian yang sangat menarik daripada Dr. Yani dan juga Puan Nora Shikin. Dan juga tips nak pakai apa hari ini. Maklumlah perempuan ni kan, walaupun banyak sangat baju dalam lemari, kalau nak keluar tu still tak tahu nak pakai apa, betul tak? Nora faham. Senang je sebenarnya kalau anda semua di rumah pandai mix and match, tentu pakaian anda akan nampak berlainan. Kena rajin tengok tips OOTD macam sebelum ni. Okey, tips nak pakai apa hari ini. Kena rajin tengok. Alright? Seterusnya, jom kita ke segmen Mi Amor. Pernah tak dengar perkataan haute couture? Bermaksud dalam perkataan Perancis adalah jahitan yang tertinggi ataupun sempurna.
Jadi teknik jahitan dia sangat high class, okey. Khas dibuat untuk orang yang menempahnya sahaja. Contohnya macam Nora lah. Kalau Nora pergi event ke majlis-majlis anugerah ke, mesti Nora tempah khas supaya nampak elegan dan lain pada yang lain. Rambut buci, manik-manik. Memang tu favourite Nora lah. So, untuk tahu lebih lanjut tentang pakaian haute couture ni, kita bersama dengan pereka Amir Kadir dalam segmen Myanmar. Okey, haute couture ni adalah satu benda yang kita rasa macam kita emphasize pada detailing untuk pakaian itu sendiri, di mana kalau haute couture compare dengan tailor biasa, haute couture ni dia more pada design tersendiri, lepas tu dia punya jahitan, kekemasan jahitan tu, dan juga kita lihat satu benda yang inovatif lah, yang baru, dipanggil haute couture, beza daripada mak andam ataupun wedding planner, ataupun tukang jahit biasa. Ciri-ciri dia, kalau kita panggil avant-garde tu adalah benda yang satu kat dunia ni. Berasaskan satu benda yang kat dunia ni dia panggil avant-garde. Tapi kalau haute couture ni dia blend, kan menjadikan satu benda yang contoh macam kekemasan jahitan, kelainan daripada segi fashion, satu inspirasi kepada fashion juga. Jadi benda ni bila saya blendkan semua pada saya, menjadikan satu benda yang berlainan, itu yang penting dalam hidup saya lah, saya rasa. Sebab kreativiti paling penting sekali. Macam saya pernah lahirkan, contohnya macam dulu saya berada di Padang Middle East contohnya, saya banyak buat benda-benda yang macam tu lah. Haute couture ni bermakna kalau kita menjadi seorang konsultan kepada, ibarat doktor lah punya baju, kita akan advise the customer from head to toe actually. Kita akan advise dia tentang makeup dia macam mana sesuai, kalau dia pakai tudung, hijab dia macam mana rupanya. Kalau dia kata kasut tinggi, hari tu dia tak dia pakai kasut tinggi, kaki dia sakit, dan kita akan advise dia kasut dia mana, dia land kain dia kat mana, jadi flow dia macam mana, dia gerak, kata ni aku nak pergi red carpet for example, jadi ataupun launching produk dan sebagainya, kita kena tahu di mana letaknya dia tu berada, adakah dia menjadi highlight that day ataupun dia jadi orang biasa je that day. Jadi kita kena tahulah letak dia di mana. So okey, ini kita fikir, kita jahit ni, cara ni dipanggil patchwork untuk baju apa pun. Yang ni common lah kat Malaysia, because kalau kita ikutkan betul-betul couture, kita akan buat lace ni spesifik, memang khas dia. Tapi sekarang ni kita beli lace yang siap, kita patchkan dia, kita tampalkan dia. Tapi cara tip jahitan adalah berbeza. Kalau boleh kita ambil plastik ataupun kertas keras, ditaruh di dalam dia supaya kita tak kena lining. Sebab kalau kena lining nanti dia akan sengit-bengit dia punya dalam, struktur kain akan lari. Jadi tips saya, kalau sekadar jahit benda ni, kita kena pin dulu, tengok ke mana kita nak jahit, dan sepatutnya kita kena jahit kat patung ni lebih better daripada kita jahit kat atas meja, sebab kita akan tengok struktur dia akan sama. Tapi kalau kita buat benda setting ni di atas meja ataupun kawasan rata, cutting tak akan dapat seperti yang kita nak. Jadi pada saya, tips simple, gunakan mannequin sebelum kita settingkan lace ni, kita buat patchwork ni, and then baru kita nampak cutting sebenarnya. Seperti macam ibarat macam ini adalah patung ni kita buat figure exactly patung untuk cutting customer. Jadi kita akan dapat exactly macam customer pakai, ini letak exactly macam tu dia dapat nanti. Jadi tips saya simple saja, kalau boleh jangan gunakan meja macam kita buat setting. Dua, gunakan kertas keras di dalam supaya kita bila kita jahit benda yang ni tidak makan kita punya lining dan akan jadi sengit baju nanti. Jadi untuk yang seterusnya, kalau boleh kita kena tekunlah jahit benda ni, sebab dia nampak gigih sebab nampak sikit satu-satu kena jahit ni pada clean ni, kita tak boleh skip. Dan
saya tahu sebahagian daripada customer yang nak cepat dia pakai glue gun untuk nak tampal benda ni kalau nak cepat sangatlah ya. Tapi efek dia rasanya kalau kita dry clean dia akan rosakkan baju saca songket yang ada ni. Jadi kalau boleh elakkan menggunakan glue gun kerana walaupun dia dapat benda yang sekejap efek dia, tapi masa depan ni akan merosakkan structure baju asas songket ni bila kita dry clean. Dan bila kita nak alter nanti kita nampak dia banyak kesan-kesan glue tadi tu di atas badan ni yang akan merosakkan seluruh baju ni nanti. Sukanya. Macam mana tadi? Best kan? Lawa-lawa kan? Kain-kain haute couture daripada mereka Amir Kadir. Memang cantik sangat. Orang suka semua koleksi dia. So sekarang ni yang anda tengok tadi, kami bukan sahaja kongsi tentang fashion ataupun tips OOTD. Kami juga kongsi kepada anda fashion hacks. Di mana kami ajar teknik jahitan. Kalau baju anda yang plain, boring tu, anda boleh jahit dengan manik ke, beads ke, apa-apa yang supaya bagi dia menarik dan juga elegan. Okey. Sekarang ini kita sampai ke segmen kita yang terakhir, iaitu segmen Letup Meletup. Nak tahu anda semua tak sabar tengok siapakah personality pilihan kita kali ini kan? Dia seorang pelakon yang cantik, yang sangat berdisiplin dan sekarang dia berjinat dalam dunia perniagaan. Dia ada produk kecantikan dan juga makanan. Wow. Kita bersama dengan Mimi Ernida dalam segmen Letup. Tapi sebelum itu, biar Nora mengundur diri dulu dan juga meminta maaf jikalau ada terkasar bahasa sepanjang kita bersiaran. Okey, jumpa lagi. Okey, Mimi bermula dalam industri sebagai model dan juga seorang pelakon pada tahun 2010. Tapi Mimi betul-betul aktif pada tahun 2012. Masa Mimi bukan cita-cita Mimi menjadi seorang pelakon ataupun model sebab tak terlintas langsung. So Mimi teringin nak jadi peguam. Sebab Pak Cik Mimi peguam, so macam Pak Cik Mimi tu dia adalah satu inspirasi yang macam Mimi suka tengok dia. So macam okey, besar hati aku nak jadi peguam. Tapi nak dijadikan cerita ada uji bakat. Mimi tak tahu apa-apa ni. Mama cakap, "Cik, ni ada uji bakat ni. Dia Cik P lah." Dia cakap macam tu kan Mimi. Macam, tak maulah sebab bukan bidang kuasa kita kan. So memang Mimi tak mau. Lepas tu, esok tu hari nak uji bakat tu, Mama ketuk pintu bilik. "Mi, ya, Cik P lah." Allahu Akbar. Macam mana ni nak pergi nak cakap apa? Satu persediaan pun langsung tak ada. Tapi
orang cakap ibu kan, bila dia cakap Cik P lah dapat, dia cakap macam tu kan Mimi. Jadi Mimi suka pegang macam okey, ibu kalau cakap dapat kot. Salahnya Mimi adalah Mimi tak pernah pakai kasut tinggi seumur hidup. Jadi nak memperagakan baju tu, Mimi kena pakai kasut tinggi, lepas tu memang kena jalan atas pentas tu. Ya Allah, confidence level tu tak ada lagi waktu tu. Macam mana nak buat ni? Sebab mereka ni, dua orang ni dah biasa. Mimi tak pernah. Pas nak pakai kasut tinggi, nak jalan catwalk, memang tak reti. Langsung tak reti. Lepas tu Mimi cakap dengan yang handle benda tu lah, dia cakap tak boleh, memang awak kena pakai. Kalau awak pakai kasut sandal je, memang baju ni akan jadi berlipat, tak cantik. Mimi jalan atas pentas tu, tak ada catwalk, tak ada apa. Mimi belasah jalan slow. Tapi abang tu puji Mimi. Dia cakap apa? Tak apa Mimi, bagus. Ini orang cakap apa, permulaan untuk Mimi. Kalau Mimi nak memperagakan baju, ini adalah permulaan untuk Mimi. Tapi saya suka confident level awak. Okey, Mimi seorang kawan yang kelakar kot. Tapi dalam masa yang sama dia seorang kawan yang sangat macam protektif kawan-kawan dia. Dia suka bagi nasihat. So macam kalau macam kita buat macam benda ni tak okey kan, dia akan bagi tahu benda tu tak okey. So, maksudnya macam dia takkan approve benda tu ataupun sogok kita untuk buat benda macam tu. Macam like that lah. Okey, dari segi kalau dia dari segi bawa diri ni, dia memang sangat boleh sesuaikan diri dia dengan tempat dekat mana pun dia duduk kat situ. Maksudnya perwatakan diri dia tu yang ceria. So dia akan boleh duduk dekat mana je. Cantik tak? Simple tak? Ya, simple. Inilah yang Mimi cakap. Mimi memang seorang yang simple. Kalau korang tengok dekat sini, dress memang Mimi pakai. Tapi pastikan di bawah lutut dan Mimi akan gayakan dengan long cardigan ni. Long cardigan ni sebenarnya adalah satu trend zaman sekarang ni. Kebanyakannya orang mesti pakai long cardigan. Dia bukan saja untuk pakai dengan dress, tapi korang boleh pakai dengan jeans. Lepas tu pakai t-shirt kalau putih, tie in dalam. Dah pakai long cardigan ni, dah boleh pakai buat dua cara. Satu boleh pakai dengan dress, satu lagi pakai dengan seluar. Okey. Macam Mimi cakap, Mimi tak suka pakai heels kan? Suka pakai heels, suka. Tetapi kebanyakannya 90% Mimi akan suka pakai kasut sport shoes. Dan sport shoes Mimi semestinya color putih. Sebab apa? Sebab senang nak masuk dengan baju pelbagai jenis corak ataupun warna. Tetapi tengok ini Mimi punya dress ni Mimi matching. Dress ni plain, color orange. Dan cardigan color coklat. Masuk kan? Yang penting